Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, keputusan kerajaan menubuhkan unit integriti di setiap kementerian adalah sama sekali tidak membayangkan Jabatan Pemerintahan Awam gagal mengawal tindak laku dan salah laku penjawat awam. Malahan penubuhan unit integriti di agensi awam merupakan langkah kerajaan yang berterusan untuk memantapkan integriti bagi menentukan penjawat awam, menjunjung dan menegakkan prinsip integriti serta accountability ke arah mencapai sistem penyampaian awam yang lebih cemerlang. Ia juga bertujuan untuk memastikan penjawat awam mengamalkan budaya kerja unggul dengan ciri-ciri moral dan etika yang kukuh hatta meningkatkan semangat patriotisme. Dalam tempoh 5 tahun yang lalu, iaitu daripada 2009 hingga 2013, seramai 20,434 orang penjawat awam di Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, pihak berkuasa berkanun persekutuan dan pihak berkuasa tempatan telah dikenakan tindakan tata tertib seperti berikut, iaitu 4,743 orang dibuang kerja, 125 diturunkan pangkat dan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 48 bulan. 963 diturunkan gaji dan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 36 bulan. 2,048 ditangguhkan pergerakan gaji dan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 30 bulan. 3,491 dilucutkan hak emolumen dan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 24 bulan. 3,373 dikenakan denda maksimum 7 hari emolumen dan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 18 bulan, dan 10,531 diberi amaran dan tidak akan dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi tempoh 12 bulan. Jumlah tersebut mengambil kira seseorang penjawat awam juga boleh dikenakan lebih daripada satu hukuman tata tertib apabila didapati bersalah melakukan kesalahan tata tertib. Terima kasih. Ya, Sungai Petani. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan taman saya, Menteri, adalah menjadi semacam paradoks. Apabila kita tubuhkan kementerian atau jabatan, kita harus ada satu unit memantau pula tindak laku dan tata cara pegawai-pegawai kita. Sedangkan apabila pejabat awam ini diambil untuk tugas dengan kerajaan atau mana-mana agensi, sudah tentu mereka diberikan latihan dan sudah tentulah mereka akan memegang tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Jadi bayangkan apabila kita tubuhkan jabatan ataupun di kementerian, harus ada pula unit memantau tugas-tugas kawan-kawan. Adakah saya lihat ada pertinihan tugas di antara unit ini kalau dibandingkan dengan pewujudan SPA, SPRM, malah ketua jabatan itu sendiri harus mainkan peranan untuk bagaimana untuk memantau pegawai-pegawai dan juga kaki tangannya. Tidak harus wujud satu lagi unit untuk sama-sama melihat prestasi teman-teman dia dalam jabatan itu. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, kita bila ditubuhkan unit integriti ini, kita lihat keperluan sama ada ianya berisiko tinggi ataupun berisiko rendah ataupun sederhana. Bukan, cuba saya bagi contoh. Kementerian yang 24 unit integriti telah ditubuhkan di kementerian. Daripada 24 itu 11 berisiko tinggi, 13 sederhana dan juga tidak ada yang rendah. Ada macam di Sabah dan Sarawak, kita ada 22 unit integriti, tidak ada yang tinggi, tidak ada sederhana dan tidak ada yang rendah, dan tidak ada tindakan tata tertib diambil. Jadi kita berdasarkan kepada kementerian yang dianggap berisiko tinggi. Dan orang tanya bagaimanakah kita nak tahu bahawa ianya berisiko tinggi ataupun tidak. Hal ini akan dibuat penarafan
oleh pihak integriti sama ada jabatan ataupun kementerian ini berisiko tinggi ataupun tidak. Kehadiran unit ini ialah untuk menambah baik usaha-usaha kerajaan, nak pastikan supaya anggota pemerintahan awam memberi khidmatnya yang terbaik kepada rakyat. Ini sebenarnya pihak pembangkang sendiri yang melaung-laungkan betapa penjawat awam ini perlu ada integriti dan berbagai lagi. Jadi kerajaan mengambil kira pandangan pada semua pihak, kita menubuhkan unit integriti. Jadi kehadiran unit integriti ini sebenarnya telah menolong dan menambah baik perkhidmatan awam. Mereka ini bukan sahaja unit untuk orang kata mengawas menjadi mandor, tetapi unit ini juga bertanggungjawab sebagaimana perkeliling yang dikeluarkan, iaitu unit ini ditubuhkan ialah untuk tadbir urus, pengukuhan integriti, pengesanan dan juga pengesahan, pengurusan aduan, pematuhan, tata tertib. Sebenarnya dia membantu kementerian untuk menambah baik aktiviti kementerian masing-masing. Jadi tidak ada sesuatu yang membebankan dan pegawai-pegawai boleh yang menjalankan kerja dengan tulus dan ikhlas. Tidak perlu bimbang tentang unit ini, malah unit ini membantu mereka untuk memastikan sama ada mereka buat itu betul ataupun tidak berdasarkan kepada pengesanan dan juga pengesahan yang saya sebutkan tadi. Ya, Kuala Kansar. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya rasa soalan Sungai Petani amat tepat sekali kerana boleh dipanjangkan unit integriti itu kepada pihak parti beliau. Tuan Yang Di-Pertua, kita dapat lihat bahawa tindakan-tindakan ataupun hukuman-hukuman kepada kes-kes salah laku di kalangan penjawat awam adalah tidak setimpal dan juga agak ringan. Seperti mana yang telah disebutkan oleh jawapan oleh Menteri tadi. Dan kita lihat bahawa kes-kes buang kerja dan juga kes-kes hukuman amatlah jarang dari segi statistiknya tidaklah begitu ramai. Jadi soalan tambahan saya, adakah pihak kerajaan akan melihat semula cadangan-cadangan ataupun terma-terma lantikan yang baru, the terms and conditions of appointment yang lebih mantap lagi, seperti mana amalan di pihak swasta dan juga negara-negara barat yang mana mengamalkan sikap dengan izin hire and fire, reward and punishment untuk kita menaikkan kualiti dan juga budaya kerja yang lebih mantap di kalangan penjawat awam. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, kalau kita lihat statistik pada tahun 2009 499 dibuang kerja, 2010 1152, 2011 1264, 2012 1057 dan 2013 771. Semasa ditubuhkan dan seterusnya di peringkat penyiasatan hasil kehadiran unit integriti ini, kita lihat ada peningkatan orang yang dibuang kerja. Tetapi setelah unit ini berada di kementerian, kita lihat orang yang dibuang kerja telah turun mendadak. Sebagai contohnya 2011 1264 dibuang kerja dan pada 2013 771. Jadi kehadiran unit ini sebenarnya menolong untuk pegawai-pegawai kerajaan diperingatkan tentang apa yang harus mereka buat. Semua anggota kerajaan yang dilantik adalah berdasarkan kepada terma-terma yang telah ditentukan, dan sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa meletakkan kesederhanaan dan kasih sayang, kita memberi ruang dan peluang bagi mereka yang melakukan kesalahan. Kita bagi amaran, selepas itulah seterusnya ke peringkat buang kerja. Sebab kerajaan ini adalah kerajaan yang sentiasa meletakkan kasih sayang, tidak memfitnah orang dan sebagainya. Berhubung dengan unit integriti ini, untuk orang Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Allah menyuruh supaya kita mengingati. Jadi manusia ni dilahirkan mudah pelupa, jadi kita harus peringat. Unit integriti ini, kehadiran mereka boleh peringat. Kalau pegawai cuba-cuba nak buat sesuatu yang berlainan, jadi mereka melihat
kehadiran unit ini sekurang-kurangnya memberi peringatan kepada mereka supaya mereka tidak berbuat demikian. Tetapi apa pun tentang hire and fire ini, dengan izin kita pulang kepada terma-terma lantikan. Saya rasa apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam bentuk amaran, denda, lucuk hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat dan buang kerja, saya rasa proses ini sudah mencukupi. Malah kalau nak kira tentang amaran ini, dibandingkan beberapa kesalahan yang orang kata menimbul keluh kesah kita, ialah berhubung kesetiaan kepada government of the day, dengan izin. Hak yang tu tidak ada kes buang kerja lagi sehingga kini. Padahal ada gejala-gejala yang menunjukkan bahawa tidak setia kepada kerajaan. Jadi unit ini kena sentiasa dimantapkan supaya anggota kerajaan mengetahui bahawa mereka mestilah taat dan setia kepada kerajaan yang memerintah sekarang, dan janganlah terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan kerajaan. Jadi walaupun banyak juga di pangkat awal yang terlibat dalam kes-kes tidak setia, tapi sekarang ini sudah ada peningkatan setia dan faham balik bahawa di akhirnya inilah sebuah kerajaan yang sebenarnya memberi makan, memberi rezeki kepada mereka dan juga anggota keluarga.